Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama lagi di muka surat yang ke-190 insya-Allah, di surah At-Taubah ayat 21 sehingga ayat 26. Ayat 21 sehingga ayat 26 daripada muka surat 190 sebagaimana yang terpapar di hadapan kita. InsyaAllah hari ini kita akan melihat beberapa perkara lagi yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita daripada dalam surah ini, iaitu berkenaan dengan beberapa perkara yang menyebabkan kadang-kadang seseorang itu tidak melakukan usaha di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melaksanakan. Kalau di zaman Nabi itu tidak melaksanakan hijrah, tidak melaksanakan jihad, iaitu perkara-perkara yang menghalang mereka, perkara-perkara yang menyebabkan mereka itu terencat, mereka tidak bergerak dan sebagainya. Jadi kita akan lihat insya-Allah pada hari ini dalam muka surat 190 insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat semua, kepada sesiapa yang ada kemudahan untuk buka mushaf, boleh berbuat demikian insya-Allah. Jadi kita akan tengok insya-Allah yang pertama sekali ayat 21, saya akan bacakan sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin min. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Sadaqallahul azim. Lupa saya nak minta supaya kalau ada sesiapa yang bersama dengan kita pada pagi ini agar dapat memberi feedback terhadap suara dan juga mutu suara dan juga mutu gambar insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala memberi khabar gembira kepada mereka. Sebelum daripada ni ayat muka surat 189 kita telah baca kan tentang apa ni orang-orang yang beriman, orang-orang ni Allah Taala beri aman dan sebagainya. Jadi dalam ayat 21 ni Allah Subhanahu Wa Taala memberi khabar gembira kepada mereka. Yubashshiruhum rabbuhum. Yubashshiruhum rabbuhum. Allah Ta'ala memberi khabar gembira kepada mereka birahmah, nombor satunya mereka akan dapat rahmat, dan kemudian daripada minhu, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kemudian waridwan, yang kedua mereka dapat ridwan, iaitu mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa jannatin, dan kemudian mereka mendapat jannah, iaitu syurga. Lahum fiha na'im, di dalam syurga itu akan ada na'im, maknanya kenikmatan-kenikmatan yang muqim. Muqim ni artinya ialah dalam tafsir kata daim. Daim maksudnya ialah selama-lamanya. Sebab kita pun kalau kita dalam fiqh pun kita ada kan, ada mustautin, ada muqim, ada asalnya daripada perkataan aqama yaqumu jadi muqim. Muqim tu maknanya yang sentiasa situ. Kalau orang yang muqim tu di satu tempat tu, kita panggil orang muqim kerana dia tu berada, memang berada di situ kan. Jadi dalam bahasa ni bila Allah SWT kata orang yang masuk syurga tu mereka mendapat nikmat di dalam syurga tu, nikmat tu mukim, bukan nikmat tu sekejap je kan. Kalau contohlah kita katakan kalau kita makan sekejap rasa enak, rasa sedap kan, tapi selepas tu dah, kalau kita tidur pun sekejap je, tak lama kan. Lepas tu mungkinlah ada gangguan dan sebagainya. Kalau kita dapat apa-apa pun atas dunia ni, dia tak mukim. Tapi di syurga, dia tu mukim. Nikmat tu, dia akan ada selama-lamanya. Kita akan dapat. Kita nak berapa lama, kita nak bagaimana, mesti akan dapat. Sebab itulah perbezaan di antara nikmat na'im yang tidak mukim dengan na'im yang mukim. Jadi Allah SWT kata sini, na'im kamu ni dalam syurga tu adalah na'im yang mukim. Kemudian, khalidina fiha. Tengok kan, khalidin, dah lah mukim, lepas tu khalidin lagi, Allah Ta'ala tambah lagi khalidina fiha abada. Ada khalid, ada abada. Kita tengok kan, kalau dah kita hidup atas dunia ni, kita boleh masuk lah kata hotel mewah katakan, tak boleh duduk selama-lamanya pun kan. Kalau orang kata rumah hebat pun katakan, dia tak boleh duduk selama-lama pun dalam rumah tu. Kemungkinan nanti sakit pergi hospital, kemungkinan kalau meninggal pergi ke kubur kan. Kita tengok kan. So maknanya
nikmat atas dunia ni, walau bagaimana hebat pun kita, jadi nikmat kalau macam tu, kalau tak kekal, so kita tak seronok sebenarnya kan. Contohlah kata kalau kita masuk hotel yang mewah mana kan, kita pergi satu tempat, diberi hotel mewah, diberi selama katakan seminggu, dah habis seminggu kita pun terpaksalah balik kan, jadi tak khalid, jadi kita pun tak rasa selesa. Sebab apa? Tak best lah, tak duduk selama-lama. Ini kan cuba beritahu kata awak duduk selama-lamanya di sini. Jadi khalid, jadi itulah Allah SWT sebut khalid ni, khalid dan juga abadah ni satu benda yang sangat-sangat diingini. Kalau orang dapat benda tu, maknanya dia tak terfikir dah, tak terfikir lepas tu susah kan. Jadi itulah Allah SWT sebutkan untuk orang-orang yang beriman, orang yang berjihad, untuk orang yang berhijrah ni, Allah Ta'ala sebutkan mereka ini dapat khalidina fiha, dapat satu dapat rahmat, satunya dapat ridwan, dan kemudian dapat jannah yang mana khalid, na'im, mukim, kemudian innallaha indahu ajrun azim, dan bagi Allah itu dia mempunyai ajrun azim, balasan. Kalau kita kata gaji, kalau kita kata upah, kalau kita nak kata pemberian, semua boleh. Ajrun azim, makna limpahan yang besar, kurniaan yang besar, maknanya tak ada luak kita dan dalam bahasa ni kan, tak ada luak, tak terhakis pun, tak kurang pun apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kalau diberikan kepada kita bagaimanapun. Jadi itu adalah ayat-ayat yang nak memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Seterusnya kita akan masuk pada ayat yang ke-23 sekarang, ayat yang ke-23. Ya ayyuhallazina amanu. Sekarang ni ayat ni adalah ayat-ayat arahan kepada orang-orang yang beriman. Yang Allah Ta'ala nak ajar kita kan. Nak ajar orang Islam di zaman Nabi SAW dan juga nak ajar kita sekarang. Kita orang Islam yang hidup pada hari ini, kita akan jumpa benda-benda ni kan. Benda-benda yang sama. Manusia ni tak berubah. Sejak daripada dulu sampai sekarang ni akan adalah keliling tu kan. Benda-benda yang mengganggu dia, yang akan menghalang dia, boleh menjadi penghalang dia kan, kepada beriman, boleh menjadi penghalang kepada beramal, boleh menjadi penghalang kepada usaha mereka, untuk mereka berusaha berjihad yang disebut sini kan, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, tengok kan, dalam ayat 23, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Seruan untuk orang beriman ni. Orang tak beriman memang tak nampak, memang tak terima benda-benda ni kan. Tapi Allah Ta'ala sebut orang yang beriman nak menunjukkan bahawa kadang-kadang tu orang beriman masih ada lagi perasaan-perasaan, masih ada lagi perkara-perkara, masih ada lagi perangai-perangai yang sepatutnya mereka ubah. Kita orang beriman, kalaulah zaman Nabi itu para sahabat di keliling baginda Nabi SAW masih ada lagi perkara-perkara yang perlu diubah, maka apatah lagi kita yang hidup pada hari ini. Maka kita pada hari ini mesti masih ada lagi banyak-banyak perkara lagi, kita kata rawasik jahiliyah katakan. Dalam istilahnya disebut itu karat-karat jahiliyah, tinggalan-tinggalan jahiliyah kan. Apa yang kita, ataupun kadang-kadang jahiliyah tu baru masuk pada kita kan. Dulu tak ada, sekarang dia baru masuk. Jadi kita nak kata tinggalan ke rawasik, kekacauan, kekeruhan jahiliyah ke, itu istilah yang boleh kita gunakan. Tapi perkara tu mesti akan ada. Kalau sahabat ada, takkanlah kita ni tak ada. Takkanlah kita ni hebat daripada sahabat kan. Sahabat tu ada perkara ni. Jadi oleh kerana itulah maka kita akan tengok sini kan, Allah SWT tegur para sahabat. Apa dia? Wahai orang beriman, la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman. Allah Ta'ala kata, wahai orang beriman, jangan kamu ambil, la tattakhizu, jangan kamu ambil aba'akum, ayah-ayah kamu, wa ikhwanakum, dan saudara-saudara kamu. Kenapa disebut ayah, kenapa disebut saudara? Kerana biasanya manusia ni, ayah dan juga saudara itu adalah orang yang paling dekat dengan mereka. Anak pun dekat juga, nanti lepas ni kita akan ada lagi ayat kan. Tapi ini, sebab ini adalah antara perkara yang biasa berlaku di zaman dulu kan, di zaman sahabat-sahabat dulu. Mereka ni apa? Mereka ni mengambil tattakhizu aba'akum, ayah-ayah mereka, dan juga saudara-saudara mereka, adik-beradik mereka ke, sanak saudara mereka ke, mereka jadikan ayah-ayah mereka ni dan juga saudara-saudara mereka ni sebagai awliya. Awliya maknanya orang yang ditolong, orang yang disayangi, orang yang macam-macam kan. Ini istahabbul kufra 'alal iman. Bukan adakah tak boleh? Bukan tak boleh. Tapi jika sekiranya, Allah Ta'ala kata, jika sekiranya istahabbu ni ikhtaru, dalam terjemahan, dalam tafsir kata ikhtaru maknanya mereka ni memilih. Kalau ikutnya habbu, suka, atau lebih menyukai, maknanya bila ada dua benda option kan, mereka ambil yang apa ni kata al-kufra 'alal iman. Di antara kufur dan iman mereka ambil kufur.
Jadi bila ayah-ayah kita ni, bila orang dekat dengan kita ni, bila saudara-saudara kita ni, mereka ni mengambil kufur dan menolak iman mereka ni, jadi pada ketika kita tak boleh mengambil orang ini sebagai awliya. Sebab apa? Dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita mesti meletakkan iman tu di atas pertalian saudara mara, pertalian walaupun ayah kita sendiri, walaupun mak kita sendiri, walaupun ni, apabila mereka tu menolak iman, maka kita mesti mengambil iman. Kita tak boleh. Ini bila berlaku kontradik yang di antara dua benda. Kalau tak kontradik dalam keadaan biasa, kalau mak kita, ayah kita tak beriman, kita nak buat baik kepada mereka, tak jadi masalah kan. Tapi dalam kes apabila sampai kita terpaksa buat pilihan, iaitu di antara dua, di antara dua, mereka ni tak beriman dan mereka ni menyanggah dan menolak, dan kita terpaksa memilih pada masa itu kan, di antara satu benda. Contohlah katakan mak ayah kita kata satu benda, mak ayah kita tak beriman, katakan tak boleh buat macam ni. Kamu ayah mak orang di Brunei kata indung. Jadi indung kata, parent kata tak nak macam ni. Contohlah katakan parent kata tak nak pakai tudung, tak nak sembahyang, jangan, aku tak suka kau sembahyang. Jadi kita nak pilih mereka ke, ataupun kalau kamu sembahyang, kamu ni bukan anak aku, dia kata. Kita tak boleh pilih mereka pada masa itu, kena pilih al-iman. Jadi itu kan, kalau mereka ni memilih al-kufra alal iman, maka kita tak boleh menjadikan mereka ni sebagai awliya. Perkara ni disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab ada di kalangan orang-orang Islam ni pada masa tu terconfuse macam ni kan. Bila mak pun sayang, ayah pun sayang, kemudian saudara mara pun sayang, tapi mereka ni lebih suka kepada kekufuran. Diceritakan ada macam-macam mana ceritakan, sehingga diceritakan anak Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, anak dia, pernah anak dia ni tak beriman asalnya awal-awalnya. Jadi bila pergi kepada peperangan, jadi anak tu berada di sebelah sana, di sebelah mana? Di sebelah kufur, di sebelah tentera kufur. Ayah dia ni Abu Bakar berada di sebelah tentera Islam. Jadi dia ceritakan, dia kata kalau boleh mengelak, aku tak nak bunuh ayah aku kan, aku tak nak tengok ayah aku nak lari jauh daripada ayah aku dalam peperangan tu kan. Jadi Abu Bakar ni pula lain pula, dia kata kan, lain terbalik pula kan, aku nak cari kau, aku nak bunuh kau, kenapa kau ni berada di pihak tentera kufur yang menentang Islam ni kan. Itu keadaan yang berlaku. Jadi kita tengok sini kan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa may yatawallahum minkum, siapa yang memilih mereka itu, yang mengambil mereka itu sebagai wali, wa man yatawallahum minkum, daripada kamu, fa ulaika humuz zalimun, orang itu adalah orang yang zalim. Allah Taala terus hukum, kalau buat macam tu, itu zalim, telah melakukan kezaliman. Seterusnya ayat 24 ayat 24 ni lagilah banyak perkara-perkara Allah Taala letakkan depan kita ni untuk buat pilihan. Di depan kamu ni ada apa? Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman ni, in kana abaukum, kalau ayah-ayah kamu, nombor satu ayah, wa abnaukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, saudara mara kamu, saudara adik-beradik kamu kan, wa azwajukum, pasangan-pasangan kamu, tak kira suami ke isteri ke, wa ashiratukum, ashirah maknanya ialah akriba, maknanya saudara mara, wa akribaukum, dah berapa dah? 5 dah. Wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang iqtaraftumuha iktasabtumuha, maknanya yang kamu cari, harta yang kamu kumpulkan, dah 6 dah. Kemudian wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan bisnes-bisnes yang kamu takut rugi, 7. Wa masakinu tardawnaha, dan juga rumah-rumah yang kamu happy dengannya, rumah yang kamu buat kan, maknanya rumah tak kira lah rumah besar, rumah, tapi rumah yang kamu sayang lah kan. Allah Ta'ala sebutkan rumah-rumah, kalau besar kita panggil istana, kalau kecil kita panggil rumah, kalau kecil lagi kita panggil pondok. Itu rumah, semua tu rumah kan. Allah Ta'ala kata, kalaulah sekiranya apa, ayah-ayah kamu, anak-anak kamu, saudara kamu, pasangan-pasangan kamu, dan asyirah kamu, saudara mara kamu, dah 5 dah. Nombor 6, amwal, harta-harta kamu, tijarah kamu, bisnes kamu, 7. Yang ke-8 wa masakin, dan rumah-rumah kamu. Semua ni 88 perkara ni Allah Ta'ala kata di dalam ayat ni kan. Ayat ni sungguh-sungguh ayat 24 kan, Allah Ta'ala kira semua, list kan, 1, 2, 3. Kita tengok kan pada hari ini kan, ada tak benda-benda lain yang terlepas? Tak ada kan, semua benda-benda ada dekat sini kan. Allah Ta'ala kata, kalaulah 8 perkara ni, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi,
kalaulah 8 perkara ni kamu lebih sayang, kamu lebih suka daripada Allah, daripada Rasul dan juga daripada jihad, maknanya berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Ta'ala kata fatarabbasu maknanya fantaziru, maknanya tunggulah. Walaupun ada sedikit makna perbezaan makna tarabbasu dengan fantaziru kan. Makna tarabbasu ni biasanya ialah tunggu yang lama sikit, tunggu. Jadi Allah Ta'ala kata tak apa, tunggu. Fatarabbasu, Allah tak sebutkan apakah yang kamu patut tunggu tu. Tapi maksudnya jaga. Allah tak sebut macam tu saja, tunggu apa? Hatta ya'tiya amrullah, sehingga datanglah amrullah. Amrullah ni mana urusan Allah, urusan perkara Allah, keputusan Allah. Amrullah, dia tak sebut apa, hanya disebutkan tunggulah nanti. Maknanya ancaman begitu lebih menakutkan sebenarnya, lebih dahsyat lagi daripada sebut perkara. Tunggulah azab Allah ke, tunggu macam-macam boleh jadi kan. Maknanya bila Allah kata macam tu fatarabbasu, dia satu perkara yang sangat-sangat sepatutnya ditakuti oleh kita semua. Jadi apakah yang Allah Ta'ala beri amaran dekat sini? Allah Ta'ala beri amaran bahawa janganlah perkara-perkara tersebut, 8 perkara itu menghalang kita daripada Allah, daripada Rasul dan juga daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitu kalau kita pada hari ini bukanlah pergi berperang, tapi maknanya kita ni berusaha di jalan Allah, buat kerja Islam maknanya kan. Kalau kita tak buat sesuatu untuk Islam, tak beri apa-apa, nak infak ke sayang, kita nak beri tenaga kita sayang, kita nak bagi waktu kita ni sayang, semua sayang kan. Sebab apa? Tapi untuk diri kita tak sayang pula kan. Kita boleh bekerja, boleh kan. Jadi Allah tak sebut semua tu tak boleh. Kalau kamu lebih sayang perkara 8 perkara tu daripada Allah, daripada Rasul, daripada jihad di jalan Allah, maka jaga. Jadi ayat ini dah senaraikan kan. Inilah perkara-perkara yang Allah tahu bahawa inilah yang akan menjadi penghalang kepada manusia sejak daripada zaman Nabi sampailah kepada zaman sekarang ni kan. Hasil daripada ayat ni kita katakan turun akhir, iaitu turun akhir di hujung hidup Nabi SAW. Jadi maknanya pengajaran yang panjang. Para sahabat sepatutnya dah boleh tengok kan. Ada satu kisah yang masyhur, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bila dia datang berjumpa dengan Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, kata kan, aku sayang kepada ni, sayang kan, sayang kepada semua, dia kata, kecuali satu je, aku tak boleh lah, kata, diri aku sendiri tak boleh. Nabi SAW kata, tak, dia kata, selagi mana kau tak akan sampai kepada cinta sebenar, jika kau ni tidak cinta kepada Allah, kepada Rasul, kepada aku lebih daripada sayang diri kau sendiri. Sayyidina Umar pun berkata, sekarang aku sayang kepada engkau ya Rasulullah, sayang kepada Allah, sayang kepada segala lebih daripada diri aku sendiri. Pada masa tu Nabi SAW kata, Al-an ya Umar, sekarang barulah settle Umar, sekarang baru settle. Maknanya sebelum daripada tu, kalau seseorang tu masih ada lagi dia cinta kepada diri dia cinta kepada apa-apa kan, lebih tinggi sikit pun daripada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta pada ni kan, maka Allah Ta'ala kata tak lulus. Kita ni tak pas. Bukanlah kita kata kalau dalam peperiksaan tu makbul jiddan ke, makbul sangat ke, lulus ke, tak lulus langsung. Kalau apa? Kalau masih ada benda-benda ni. Jadi bagaimanakah kita pada hari ini kan, kita tengok banyak sangat orang-orang Islam ni, kita ni kan sayang kepada anak, sayang kepada ayah, sayang kepada saudara, sayang kepada pasangan, sayang kepada keluarga, sayang kepada harta, sayang kepada rumah, sayang kepada macam-macam, sayang kepada bisnes, semua tu lebih tinggi lagi. Maka bagaimana kita nak kata kita ni, maka kita ni seolah-olah semua ni layak fatarabbasu ni. Tunggulah kamu wahai orang, tunggulah. Jadi takutlah kita kepada ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ingat, Allah Taala tak akan memberi hidayah kepada orang fasik. Kalau kita ni minta hidayah, ihdina ni, tiba-tiba kita ni, Allah Taala kata ni adalah merupakan orang yang macam ni perangai dia, iaitu orang yang melebihkan lain daripada Allah ni ke atas Allah, ke atas Rasul, ke atas jihad. Maka bagaimana kita akan dapat? Kita akan dapat hidayah kan? Allah Ta'ala kata, in wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Seterusnya, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah. Allah Subhanahu Ta'ala sebut sekarang ni cerita tentang perang Hunain. Perang Hunain. Dalam Islam, sepanjang-panjang sejarah umat Islam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tak pernah kalah. Yang pertamanya, sepanjang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila berperang dengan orang kafir, nombor satunya ialah mereka sentiasa lebih sedikit bilangannya daripada orang kafir. Peperangan Badar 313 lawan dengan 1000. Peperangan Uhud 1000 lawan dengan 3000.
Peperangan Ahzab, mereka ni 4,000. Orang kafir pada masa itu 10,000 ataupun 12,000. Jadi maknanya sentiasa mereka ni lebih ramai. Orang kafir tu lebih ramai. Mereka tu sikit kan. Tapi setiap kali peperangan, majoriti peperangan mereka mesti menang. Kecuali perang Uhud lah. Perang Uhud. Kenapa? Kenapa perang Uhud ni kekalahan bukan sebab mereka ni kalah sebab tu, tapi kerana kesilapan mereka sendiri. Kesilapan mereka yang Allah Ta'ala marah kepada mereka. Allah Ta'ala tegur kepada mereka dengan dahsyatnya kan. Dalam ayat-ayat yang telah kita baca dulu dan surah Al-Imran dan sebagainya. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala cerita, tiba-tiba peperangan Hunain ni berlaku satu perkara yang pelik. Iaitu apa? Bilangan kamu lebih ramai daripada bilangan orang kafir. Pada masa tu Nabi SAW selepas daripada pembukaan kota Mekah, Fathu Mekah pada tahun yang ke-8, pada masa tu orang Islam menjadi sangat ramai, sehingga tentera Islam tu yang asalnya hanya beberapa ribu telah menjadi 10,000. 10,000 orang. Bayangkan, bahkan ada yang kata 12,000. Kita ambil 12,000. Orang Islam 12,000. Jadi mereka pun bertolak lah nak pergi ke mana? Nak pergi ke Taif. Sebab nak membawa Islam lah kepada Taif tu. On the way sampai di Hunain, satu tempat bernama Hunain. Hunain ni ialah sebelum daripada naik ke atas bukit tinggi-tinggi tu, untuk sampai ke Taif tu, maka di bawah tu ada satu kabilah namanya kabilah Hawazin. Kabilah Hawazin ini dia tidak Islam lagi pada masa tu. Jadi ni Nabi SAW, mereka tak ramai. Mereka ni 4,000 saja. Tiga ada yang kata 4,000. Antara 3 ke 4. Orang Islam pada masa tu 12. Jadi imagine dah, makna kekuatan orang Islam pada masa tu dah 3 kali ganda. 3 kali ganda daripada orang-orang Hawazin. Jadi bila mereka sampai kat situ, mereka ni yang bersama dengan tentera Islam ni, ramai mereka ni adalah orang yang baru masuk Islam. Ramai di kalangan mereka ni ialah orang-orang yang mu'allaf. Kita panggil mu'allaf ni orang-orang yang baru masuk Islam, ketua-ketua kabilah, orang-orang dari Badui dan sebagainya. Jadi mereka ni bersama-sama dengan Nabi untuk ikut semua pergi ke Taif. Sampai di tengah jalan, mereka telah di-ambush. Satu perkara yang kita nak ingatkan ialah, yang Allah Ta'ala sebut sini ialah, on the way ni, kerana mereka ni ramai sangat, 10,000, 12,000, tak terimagine bahawa orang Islam boleh jadi ramai macam tu dalam perjalanan tu. Jadi mereka ni rasa takjub. Mereka ni rasa sombong. Mereka rasa macam, ramai kita hari ni, ramai tak mungkin, tak kalah dah kita hari ni, tak kalah dah. Siapa pun tak boleh lawan dah kita hari ni. Kita ni. Jadi pada masa tu mula berpindah. Perasaan apa? Perasaan kemenangan ni bukan lagi kerana pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertolongan ini adalah kemenangan ini bukan lagi kemenangan hasil daripada pertolongan Allah. Mereka mula lari, hati dah lari perasaan mereka, iaitu hari ini kemenangan kita ramai, takkan kalah. Kita ramai, takkan kalah. Jadi perkara tu bermain dalam hati mereka. Itulah yang Allah Ta'ala marah dalam ayat ni. Jadi Allah Ta'ala sebut kan. Allah Ta'ala sebut, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاتِنَ كَثِيرَةٍ. Sesungguhnya Allah Ta'ala dah tolong kamu dalam mawatin, iaitu dalam peperangan-peperangan yang banyak kan. Al-Harbul Kathirah, iaitu Badarnya, Bani Quraizahnya, Bani An-Nadirnya, Khaybarnya, macam-macam lah. Allah Ta'ala dah tolong kamu kan. Nasarakumullah fi mawatin katsirah. Wa yauma Hunain. Tapi ingatlah Allah kata. Wa yauma Hunain. Ketika hari Hunain. Iz a'jabatkum kasratukum. Ketika banyaknya, ramainya bilangan kamu ni menyebabkan kamu ni rasa takjub. A'jabatkum. Rasa, wah kita ni ramai. Falam. Allah Ta'ala kata, falam tughni ankum syai'a. Allah Ta'ala nak buat satu matematik dia kan. Nak ajar kepada kita satu perkiraan yang benar, iaitu apa? Bilangan ramai ni langsung tidak dapat memberi faedah kepada kamu. Falam tughni ankum syai'a. Langsung tak beri faedah. Allah Ta'ala kata, wa daqat alaikumul ardu bima rahubat. Dunia ni luas, tapi pada masa tu oleh kerana mereka ni takut, bertempiaran lari, kena ambush oleh orang Hawazin ni, mereka bertempiaran lari, sehingga dunia ni yang luas tu mereka rasa sempit. Tengok kan, kita pun kalau kita ni dalam peperangan, kalau dalam ketakutan, kita akan rasa macam dunia sempit. Padahal dunia ni luas, dunia sama je kan. Kita senang ke, kita takut ke, tapi kita rasa macam. Jadi inilah yang dialami oleh orang Islam pada masa tu, semasa peperangan Hunain. Iz wadaqat alaikumul ardu bima rahubat. Rahubat maknanya luas. Dunia ni luas, tapi kamu rasa sempit. Jadi Allah kata, summa wallaitum mudbirin. Kemudian kamu pun berpaling dan lari semua. Lari itu maknanya kalah pada round yang pertama dalam peperangan tu. Jadi pada masa tu yang tinggal hanyalah Nabi SAW, kemudian ada Saidina Abbas, iaitu bapa saudaranya, dan kemudian ada juga Abu Sufyan dan beberapa orang lagi.
Jadi pada masa tu Nabi tu naik baral yang berwarna putih kan. Jadi terpaksalah Nabi itu meminta kepada Abbas. Abbas ni suara dia kuat, suara dia tinggi kan. Jadi dia bertempik, dia kata. Dia bertempik kan. Aku tak penipu. Jadi orang Islam yang lari pada masa mula datang kembali kan. Ada yang datang kembali. Ada yang lari tu lari terus lah. Kan? Jadi ada yang datang kali, dikatakan berapa ratus. Lalu mereka pun datang berkumpul, lalu berperang balik dengan Hawazin. Mereka pun dapat mengalahkan orang-orang Hawazin. Jadi dapatlah harta yang banyak pada masa itu, iaitu yang dipanggil sebagai harta ghanimah daripada peperangan Hunain. Jadi itulah Allah SWT kata summa anzala. Allah Ta'ala sebut selepas itu. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan sakinatahu. Sakinah maknanya ialah ketenangannya, iaitu kemenangannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikatakan pada masa itulah maka mereka dapat mengantuk. Mengantuk sekali lagi dalam peperangan Badar tu dah mengantuk dah. Mengantuk iaitu membina balik kekuatan mereka. Mengantuk sekejap, power nap mereka dapat itu nama dia sakinah. Menurut setengah ulama tafsir kata ala rasulihi, Allah Taala berikan kepada rasulnya, kemudian wa alal mu'minin, dan kepada orang-orang yang beriman, wa anzala junudan lam tarawha, dan kemudian dalam peperangan Hunain ini sekali lagi Allah Taala menurunkan junud, tentera-tentera lam tarawha, yang kamu tak nampak, iaitu malaikat. Kemudian Allah Taala kata wa azzabal ladzina kafaru, dan kemudian Allah Taala telah mengazabkan orang kafir, iaitu memberi kekalahan orang kafir. Dengan apa? Ada yang kena bunuh, ada yang kena tawan dan sebagainya. Lalu Allah Taala kata wazalika jazaul kafirin, begitulah sentiasanya jaza al-kafirin, balasan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas orang-orang yang kafir. Jadi setakat itulah saja kan untuk sesi tadabbur kita pada hari ini. Jadi sebagai pengajarannya ialah ayat 25, ayat 26 tu Allah Taala nak ingatkan tentera Islam, orang-orang mukmin pada masa tu, sahabat-sahabat Nabi, dan juga sebenarnya nak ingatkan kita sekarang juga, sampai hari ini, sampai bila-bila, kita janganlah berpegang kepada material, iaitu yang kita nampak tu, kekuatan tentera ke, persenjataan ke dan sebagainya. Kerana apa? Semua benda-benda tu dia tidak boleh memberi kemenangan kepada kita. Yang memberi kemenangan kepada mukmin ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan bermakna kita tak boleh melalaikan perkara tu. Kita mesti melakukan perkara tu, mesti mengambil, menggunakan, kita mesti berusaha, kerana ada ayat yang sebelum daripada ni kita baca wa'iddu lahum mastata'tum. Kita kena berusaha mencari, menyediakan kekuatan kita. Tetapi jangan anggap bila kita dah ada kekuatan, bila kita dah ada bilangan yang ramai, maka kita kata kita pasti akan menang. Tak. Allah Ta'ala kata tak. Kita tak boleh. Perkara-perkara tu hanyalah wa man nasru illa min indillah. Kemenangan tu hanyalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan datang daripada perkara-perkara semua ni kan, bilangan, senjata, manajemen yang cantik, harta yang banyak kan, pembelanjaan yang besar kita boleh gunakan, itu semua tak boleh memberi kemenangan kepada umat Islam kan. Yang memberi kemenangan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Hati itulah yang akan memberi kemenangan sebenar. Dan apabila perasaan ni tak ada, beralih kepada apa-apa yang ada ni, persenjataan kita, persediaan kita dan sebagainya, pada masa tu jadilah kita sama seperti apa yang berlaku kepada para sahabat di dalam peperangan Hunain. Jadi ingat peperangan Hunain ya, iaitu peperangan yang Allah Ta'ala nak ajar hati kamu nak sentiasa ingat bahawa kemenangan adalah datangnya daripada Allah, bukannya datang daripada apa yang kamu ada. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.